tip untuk tidak meminta-minta. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya ingin berkongsi tip supaya kita tidak meminta-minta dari sudut kewangan dan juga dari sudut agama. Jadi saya Muhammad Amirullah bin Makzuki merupakan Master Dealer Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat, dan juga buku Misi Bebas Hutang. Ni buku Bebas Hutang. Jadi kedua-dua buku ni saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu dua sahaja masalah kewangan yang berlaku di dalam dunia ni. Pertama, tidak ada simpanan. Untuk selesaikan masalah tu boleh baca buku Wang Emas. Yang kedua ialah tidak pandai urus hutang dengan baik. Jadi yang tu boleh baca buku Misi Bebas Hutang. Jadi sesiapa yang khatam berkali-kali kedua-dua buku yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, insya-Allah dia tidak akan ada masalah keuangan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, sekarang sudah masuk. Sekarang adalah bulan Disember dan nak masuk pada bulan 1 bulan Januari, iaitu pada untuk tahun 2023. Jadi alhamdulillah hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan tips supaya tidak meminta-minta. Tips supaya tidak meminta-minta. Jadi tuan-tuan yang berkala Allah Subhanahu Wa Taala, saya alhamdulillah setakat ini membimbing lebih daripada 300 orang penyimpan emas, dan antara yang saya tekankan kepada mereka ialah simpan emas matlamatnya ialah sebagai dana kecemasan. Sebagai dana kecemasan, yang mana apabila kita berlaku apa-apa kecemasan yang tidak dapat dielakkan, kita tidak meminta dengan orang yang terdekat. Maksudnya kita tidak meminta dengan isteri kita, tak minta dengan suami kita, tak minta dengan adik-beradik kita, tak minta dengan mak ayah kita. Sebab apa? Sebab kita dah ada simpanan kita sendiri. Apabila kita menyimpan emas ni, insya-Allah apabila berlaku apa-apa kecemasan, contohnya berlaku kesihatan kita diuji oleh Allah SWT, masuk hospital, ataupun anak-anak kita masuk hospital ke apa ke, ataupun kenderaan kita terbabas, ataupun kenderaan kita berlaku kemalangan, na'udzubillah min zalik, minta Allah SWT jauhkan. Maka masa tu, masa kita memerlukan duit, kita tidak meminta-minta, kita tidak merayu-rayu, kita tidak mengadu domba kepada orang keliling untuk meminta bantuan kepada kita. Jadi supaya perkara ini tidak berlaku, maka kita perlu membuat persiapan, kita perlu membuat persediaan. Jadi tuan-tuan berkata Allah SWT, malam ini saya ingin berkongsi satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara tersebut. Berkaitan perkara menyimpan harta supaya kita tidak meminta-minta. Jadi hadis yang saya akan baca ni daripada kitab Muntakhab Hadis, bab yang kelima berkaitan dengan ikhlas dalam satu topik riak. Pada hadis yang ke-38 pada muka surat 560. Jadi hadisnya berbunyi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapatkan dunia untuk berbangga-bangga, untuk menjadi hartawan dan untuk mendapatkan nama dan kemasyhuran walaupun dengan cara yang halal, akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah SWT sangat murka kepadanya. Sementara sesiapa yang mendapatkan dunia dengan cara yang halal, untuk tujuan supaya dia tidak meminta-minta daripada orang lain, dapat menanggung nafkah ahli keluarganya, dan supaya dapat berbudi kepada jiran-jirannya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Hadis riwayat Baihaqi. Saya baca sekali lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapatkan dunia untuk berbangga-bangga, untuk menjadi hartawan dan untuk mendapatkan nama dan kemasyhuran walaupun dengan cara yang halal, akan bertemu Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepadanya. Sementara sesiapa yang mendapatkan dunia dengan cara yang halal, dengan tujuan supaya dia tidak meminta-minta daripada orang lain, dapat menanggung nafkah ahli keluarganya, dan supaya dapat berbudi kepada jiran-jirannya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Hadis riwayat Baihaqi. Ulangan hadis,
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapatkan dunia untuk berbangga-bangga dan untuk menjadi hartawan dan untuk mendapatkan nama dan kemasyhuran walaupun dengan cara yang halal, akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Sementara sesiapa yang mendapatkan dunia dengan cara yang halal dengan tujuan supaya dia tidak meminta-minta daripada orang lain, dapat menanggung nafkah ahli keluarganya dan supaya dapat berbudi kepada jiran-jirannya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Hadis riwayat by Hakim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Allah Taala nak bagi tahu apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Sesiapa yang mengumpulkan harta untuk berbangga-bangga, untuk mencari kemasyhuran, untuk mendapatkan nama, maka walaupun dengan cara halal, dia cari rezeki dengan cara yang halal untuk mendapatkan perkara tersebut, maka Allah Taala murka kepada dia. Namun sebaliknya, sesiapa yang mencari harta yang halal, mencari harta yang halal supaya tidak meminta-minta daripada orang lain, supaya dapat menanggung nafkah ahli keluarga, supaya dapat berbudi kepada jiran-jiran, mereka ni di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, wajah mereka bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Jadi tuan-tuan sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah dalam konteks menyimpan emas ni, saya sarankan kita menyimpan emas. Setiap orang menyimpan emas, dan mentor keuangan pun sarankan supaya kita menyimpan emas. Supaya apa? Supaya kita tidak meminta-minta. Apabila berlaku apa-apa kecemasan, kita tidak pening kepala, kita tidak susah hati untuk mendapatkan duit. Sebab apa? Kita dah ada simpanan kita dah. Mungkin kita simpan dalam bentuk dinar, mungkin kita simpan dalam bentuk gold bar macam ni, mungkin kita simpan dalam bentuk gold bar lagi macam ni, ataupun kita simpan lagi dalam bentuk dinar macam ni. Jadi insya-Allah apabila kita ada simpanan-simpanan ini, berlaku apa-apa kecemasan, kita tidak meminta-minta daripada orang lain. Jadi saya tunjuk ni bukan untuk berbangga-bangga, tapi supaya sama-sama kita memulakan simpanan. Supaya apa? Supaya apabila berlaku apa-apa kecemasan, insya-Allah kita tidak meminta-minta daripada ahli keluarga kita, tak meminta daripada adik-beradik kita. Jadi tuan-tuan, bila Allah Taala berlaku sekarang, contohlah andai kata kita berlaku kecemasan dalam kehidupan kita, dan kita nak pinjam dengan adik-beradik kita, ataupun kita nak pinjam dengan mak ayah kita, insya-Allah kalau kita pinjam 50, dia akan bagi percuma je. Kalau kita nak pinjam 100, insya-Allah dia bagi percuma je. Ambillah 50, ambillah 100, tak perlu ganti pun tak apa. Namun bayangkan apabila hajat kita tu, keuangan kita, duit yang kita nak tu besar. Contoh kita nak pinjam 1000, kita nak pinjam 5000, kita nak pinjam 10000, nak pinjam 20000. Siapa yang nak halalkan begitu saja? Itu amount yang besar. Dia nak dapatkan duit sebanyak tu pun bersusah payah, menyimpan bertahun-tahun, berpuluh tahun, berbelas tahun. Tetapi kita senang-senang pinjam tetapi tidak membayar. Jadi supaya perkara itu dapat dielakkan, kita sebaiknya ada simpanan-simpanan dalam bentuk emas macam ni. Ada simpanan-simpanan bentuk emas macam ni. Andai kata kita perlukan 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, tidak ada apa-apa masalah. Sebab apa? Duit-duit emas dinar-dinar yang kita simpan ni boleh dicairkan bila-bila masa sahaja. Dan ambil masa dalam 5 minit, 10 minit, 15 minit, daripada dalam bentuk emas macam ni, boleh terus dicairkan untuk kita dapat emas, untuk kita dapat duit cash. Jadi tuan-tuan kepada Allah Ta'ala, orang boleh tolong kita, insya-Allah. Orang boleh tolong kita, adik-beradik kita boleh tolong, mak ayah kita boleh tolong, jiran-jiran kita boleh tolong, kawan-kawan kita boleh tolong. Namun berapa banyak sangat yang mereka boleh tolong? Anda kata RM50, insya-Allah dia boleh bantu. 100, insya-Allah boleh bantu. 200, insya-Allah boleh bantu. Namun bila melibatkan beribu-ribu ringgit, RM50, RM5,000, RM10,000, RM15,000, RM20,000, siapa yang nak halalkan benda tu? Dan dia pun kadang-kadang tak mampu, dia pun tidak ada simpanan. Adik-beradik kita pun tidak ada simpanan sebanyak tu. Mak ayah kita pun tidak ada simpanan banyak tu. Kawan-kawan kita pun tidak ada simpanan banyak tu. Jadi macam mana kita nak dapatkan duit segera pada masa tersebut? Jadi sebab itulah simpanan-simpanan yang kita buat ni, supaya kita tidak meminta-minta. Dan apabila kita tidak meminta-minta, kita telah mengamalkan hadis Nabi SAW yang mana yang saya baca tadi. Dan sesiapa yang mencari harta yang halal supaya tidak meminta-minta, di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, wajah dia bercahaya seperti bulan purnama. Cari harta yang halal supaya tidak meminta-minta. Cari harta yang halal untuk menanggung nafkah keluarga. Cari harta yang halal untuk berbudi kepada jiran. Jadi mereka ni, wajah-wajah mereka di akhirat nanti bercahaya-cahaya seperti bulan purnama.
Jadi tuan-tuan, simpanlah emas. Kita tak tahu bila berlaku. Kita tak tahu bila kecemasan berlaku dalam kehidupan kita, yang mana kita memerlukan duit sebanyak tu. Jadi apabila kita perlukan duit, masa itu kita boleh menyegerakan cash ataupun mencairkan duit-duit emas-emas kita tu ke dalam bentuk duit. Jadi tuan-tuan bila Allah Ta'ala, sekarang berlaku situasi yang sebenar berlaku ni, satu orang anak dia memerlukan pinjaman RM50,000. Pinjam dengan mak RM50,000. Pinjam dengan mak RM50,000 untuk membina bisnes, untuk membuat bisnes. Namun bisnes tu tak berlaku seperti apa yang telah dirancangkan, dan bisnes tu sekerat jalan sahaja. Apa kesudahannya? Hutang dengan mak RM50,000 tu ditangguhkan untuk membayar. Pinjam RM50,000, kalau si pinjam dengan bank boleh kena bayar terus. Kalau tak bayar bank akan cari. Namun orang yang pinjam dengan mak RM50,000 ni, bayangkan mak simpan daripada muda sampai ke tua, sampai ke pencen. Anak nak pinjam duit RM50,000, dia bagi je RM50,000 tu, tapi apabila nak bayar sangat-sangat liat. Bukan disebabkan dia liat nak membayar, bisnes yang dia nak bina tu tak kesampaian, tak terbina dengan baik apa yang telah dirancangkan. Apa yang berlaku ialah mak tadi dia tak sanggup nak minta dengan anak tersebut. Nak pinjam duit dah bertahun-tahun. Dia nak pinjam, nak minta dengan anak. Tahu dah anak dia kerja pun tak ni. Jadi apa yang dia berlaku, mak ni dia minta dengan menantu. Nak mak minta duit dengan menantu. Call, bagi tahulah kepada abang kau tu. Bagi tahulah kepada abang kau tu pinjam. Bagi tahulah kepada ni nama dia Angah ke Acik ke Acu ke, bagi tahu dia pinjam duit mak RM50,000. Bila dia nak bayar? Call lagi mak ni menantu, call lagi menantu. Dia tanya macam mana ni? Pinjaman RM50,000 ni bila nak bayar? Setiap kali call tanya RM50,000 bila nak bayar? RM50,000 bila nak bayar? Jadi anak yang pinjam tu buat tak tahu nak bayar macam mana. Perniagaan pun tak berjalan dengan baik. Jadi si menantu ni rasa serba salah. Setiap kali call tanya. Apa yang dibuat ialah, maka si menantu ni terpaksa menggadai rantai, menggadai gelang, cincin. Untuk apa? Untuk membayar hutang mertua. Untuk membayar hutang si suami yang hutang dengan mak dia sendiri. Jadi tuan-tuan mikir Allah Ta'ala, kita tak nak perkara tersebut berlaku. Pinjam 100, 200 insya-Allah orang akan bagi. Tapi kita pinjam berpuluh-puluh ribu ni, siapa nak halalkan? Dan macam mana kita nak bayar perkara tersebut sedangkan bisnes yang kita buat pun tak berjalan dengan baik? Jadi sebab itulah penting ilmu keuangan. Kita simpan sahaja. Ada duit simpan. Anda kata nak buat bisnes, tak perlu berhutang dengan orang. Tak perlu berhutang dengan mak ayah, tak perlu berhutang dengan adik-beradik, tak perlu berhutang dengan siapa-siapa. Mula dahulu simpanan kita. Mula dulu bisnes kita yang kita buat dengan apa yang kita ada. InsyaAllah dengan ilmu yang betul, dengan pengorbanan, dengan usaha kita betul, dengan bisnes bermula dengan RM1 boleh jadi RM10. Dengan RM10 akan berlaku RM100. Dengan RM100 akan jadi RM1000. Dengan RM1000 akan jadi RM10,000. Dengan RM10,000 akan digandakan menjadi RM100,000. Itu tak mustahil dalam bisnes. Jadi saya bukan mahir dalam bisnes. Jadi saya nak bagi tahu apa? Perlu wujudkan simpanan supaya tidak meminta-minta dengan orang keliling. Anda kata orang keliling tak boleh bantu, apa yang berlaku? Akan pinjam dengan ahlong, Jadi ahlong akan cari, tak dapat bayar dicari lagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih, syukur atas perkongsian ilmu malam ini. Terima kasih Tuan Akrimi bin Azizah bersama saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan, apa langkah yang penting ialah alhamdulillah, mulakan dahulu simpanan bergantung kepada bajet yang kita ada. Simpanan emas dengan public gold ni sangat-sangat mudah, murah, patuh syariah. Bila-bila masa kita nak menyimpan, berapa banyak kita nak simpan boleh, dan tidak ada komitmen bulanan. Berapa sahaja yang tuan-tuan nak menyimpan boleh simpan. Dan apa yang menarik sekarang bersama public gold ni, dalam sistem account gap telah diperkenalkan sebagai, pertama sekali ialah gap auto debit. Gap auto debit ni apabila seseorang tu dia buat pembelian emas secara auto debit. Pembelian secara auto debit minimum RM200 layak untuk menerima cabutan bertuah bernilai 10 gram emas. Bernilai 10 gram gold bar emas ni. Jadi sesiapa sahaja yang
membuat komitmen, membayar komitmen auto debit 200 sahaja sebulan, layak untuk terima gold bar 10 gram emas. Untuk first price. Ya. Jadi untuk cabutan yang kedua akan dapat 5 gram, lepas tu akan dapat 1 dinar, akan dapat suku dinar, akan dapat 1 gram, akan dapat card holder. Banyak hadiah-hadiah yang diperkenalkan oleh Public Gold apabila kita membuat auto debit. Macam mana golf emas? Golf emas macam mana tu? Jadi gold emas ni, okey, ni adalah gold emas. Gold emas. Ni antara gold emas Public Gold. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam bentuk dinar. Dalam bentuk dinar. Okey, ni dalam bentuk gold bar lagi sekali. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kita buat secara auto debit, pembelian kita tu akan berlangsung selama 12 bulan. Cukup sahaja 12 bulan kita perlu renew. Contohlah kita buat pembelian, kita kata kita nak supaya Public Gold tolak duit kita daripada account bank bermula 1 Januari 2023, maka dia akan tamat pada 1 Januari 2024. Dan dia akan tolak 200 mengikut tarikh tersebut, dan kita akan ada accumulate emas yang kita ada tu. Maksudnya dalam setahun kalau kita tolak 200, maknanya kita telah membuat simpanan sebanyak RM2,400, dan kita akan tengoklah berapa gram emas yang kita ada dengan simpanan yang kita buat tersebut. Jadi apa yang kelebihannya ialah kita tak perlu bersusah payah untuk menyimpan setiap bulan. Maksudnya dia auto debit, kita tak perlu usaha apa-apa, dia tolak seperti mana kita simpan K daripada SP ataupun ASB ataupun tabung haji. Tabung haji kadang-kadang sekarang dah ada tolak lah. Jadi kita nak tolak 300 boleh, nak tolak 500 boleh. Macam tu juga kita buat simpanan emas dengan Public Gold ni, tolak terus. Jadi kita tak perlu fikir dah. Maksudnya simpanan bulan-bulan kita ni pasti akan bertambah. Jadi tuan-tuan, langkahnya macam mana? Digalakkan untuk buat secara gap auto debit. Jadi tuan-tuan, nak memulakan simpanan emas, boleh kontak saya akan bantu sebaiknya. Mulakan dahulu serendah RM100, insya-Allah. Bermula dengan 1 gram, tuan-tuan akan capai 10 gram, daripada 10 gram akan ada 100 gram, daripada 1 gram akan capai 1 kilogram emas. Jadi perkara itu tidak mustahil, insya-Allah. Mula dahulu, fikir kemudian. Mula dahulu, fikir kemudian. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada yang menonton saya pada malam ini. Moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala